keibubapaan dan pendidikan, teks sosiokultur dan kepelbagaian, and budaya ni kita melihat di sudut bentuk tingkah laku, kepercayaan dan juga lain-lain produk yang diperturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain, dan kajian rentas budaya dia membandingkan satu budaya dengan budaya-budaya yang lain. Dari segi etnisiti kita tengok berasaskan warisan keturunan budaya itu sendiri, kenegaraan dia, ciri-ciri ciri-ciri kenegaraan dia, bangsa, agama dan juga bahasa lah. Itu refer kepada etnisiti. Status sosioekonomi kita tengok kumpulan manusia yang sama dari segi pekerjaan, pendidikan, ekonomi dan juga ciri-ciri ekonomi. Itu socio-economic status. Dari segi gender, ciri-ciri ciri-ciri manusia seperti lelaki dan juga perempuan. Polisi sosial kalau kita tengok, national government scores action designed to promote the welfare of its citizens. Mana-mana kalau kita tengok government, dia buat dasar itu untuk dia memberi kesamaan kepada rakyat-rakyat dalam sesebuah negara. Sebab itu dia ada sosial polisi, polisi sosial. Dalam tu dia ada pecahan-pecahan lah, mengikut bangsa, kesamarataan dari segi agihan kekayaan negara, peluang-peluang pekerjaan, penempatan dan sebagainya lah. Boleh lihat supaya ini ke arah membentuk kesejahteraan dan kesamarataan pada semua citizenship ataupun warga negara tersebut lah. Nature of development kalau kita tengok, dia bertindang, dia ada tiga set besar, kemudian dia ada subset, biological process, socio-emotional process dan juga cognitive process. So dia saling bertindanan, kerana dia tidak terpisah antara satu sama lain. So biological, cognitive and socio-emotional processes, periods of development, dia ada jangka masa tertentu, masa-masa tempoh masa tertentu perkembangan manusia ini, dia ada peringkat-peringkat dia. Pada peringkat umur yang signifikan, yang kita belajar dalam pengantar psikologi itu, ada sebahagiannya. Kemudian isu-isu perkembangan, kan. Biological processes, changes in an individual's physical culture and nature. Perubahan pada nature fizikal individu itu sendiri, daripada kecil kepada besar, pertumbuhan fizikal itu. Dari segi cognitive process kita tengok, perubahan, changes in an individual's thought, intelligence and language. Jadi ini proses-proses kognitif, boleh dilihat pada setiap individu itu, pada pemikiran, kecerdasan dan juga bahasa itu sendirilah. Proses-proses ini dia ada tahap perubahan dia, tahap pemikiran kanak-kanak macam mana, dewasa macam mana. Itu juga tahap intelligence dia dan bahasa dia, pemerolehan dan perkembangan setiap elemen ini dapat diukur dan dilihat melalui proses perkembangan sepanjang hayat itulah. Socio-emotional processes ini juga sama juga, changes in an individual's relationship with other people, emotions and personality. Kita boleh lihat perubahan-perubahan hubungan
individu dengan orang lain, okay, dari segi emosi dan juga personality dia juga boleh dilihat lah. Okay. Sambil dia membesar dari segi fizikal, okay, perubahan juga berlaku pada proses kognitif dan juga sosio-emosional. Okay. So are bidirectional and inextricably intertwined. Okay. Kalau kita nak tengok sini, dia perkembangan ini boleh berlaku, okay, sehala ataupun dua hala, okay, dua arah dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok, kemudian connection is evident, okay, evident in following emerging field. Okay. Jadi apa dia di sini? Kalau kita tengok developmental cognitive neuroscience, boleh dilihat dari segi neuroscience, explore link between development cognitive processes and the brain. Itu boleh diterangkan hubungan dia, hubungan dia. Okay. Kalau kita tengok hasilnya, kebolehan kognitif itu sangat berkait dengan neuroscience, dengan neuroscience. Kelengkapan organ otak itu, memberi kesan ataupun mempengaruhi pertumbuhan kognitif itu sendiri. Apabila kata-kata pertumbuhan kognitif itu merujuk kepada kebolehan tertentu yang melibatkan melalui proses-proses kognitif seperti yang tadilah kalau kita tengok kan, perkembangan bahasa, kecerdasan, pemikiran. Pemikiran pula kita boleh pecahkan dia kepada pemikiran abstrak, pemikiran konseptual, pemikiran langsung dan sebagainya. Intelligence, kecerdasan dia, kecekapan dia, dapat menangkap ataupun boleh menakul dengan lebih meluas perkara-perkara yang dibentangkan ataupun perkara-perkara yang sampai kepada fikiran manusia itu sendiri. Dan developmental social neuroscience, itu cognitive neuroscience. Ini developmental social neurosciences. So examines connection between socio-emotional processes, development and the brain. Jadi dia nak mengukur, dia menilai hubungan antara proses sosio-emosi, perkembangan dan juga otak itu sendiri. Ini kajian-kajian psikobiologi, psikofisiologi, ahli-ahli psikofisiologi, saintis-saintis yang mengkaji hubungan. Dia nak tengok proses sosio-emosional itu, maksudnya kematangan seseorang dari segi cita rasa, perasaan, naluri dan sebagainya itu, proses-proses ini, perkembangan ini, bagaimana dia hubungkan dengan otak, dengan otak kita. So ini melibatkan proses-proses fisiologi dalaman manusia. Orang yang beremosi macam ini, bagaimana otak mereka, proses-proses yang berlaku pada otak mereka. Sebab itu kalau kita tengok topografi, imaging, gambaran otak itu, bagaimana saintis-saintis mengkaji, apabila seseorang dalam emosi sedih, emosi gembira, emosi marah dan sebagainya, gelombang-gelombang otak itu berbeza dari segi pergerakan ataupun hasilan ataupun kerancakan arus elektrik yang ada dalam otak itu yang boleh dibaca dengan gelombang-gelombang seperti PAT dan sebagainya. Kemudian developmental period, refers to a time frame in a person's life that is characterized by certain features. Dia merujuk kepada satu kerangka tempoh masa kehidupan seseorang yang telah diciri-cirikan
oleh bentuk tertentu lah. Itu yang panggil developmental period. So the most widely used classification uses 8 periods. Kebanyakan yang digunakan pakai secara meluas, yang menggunakan klasifikasi penggunaan 8 tempoh masa, 8 stage ataupun 8 period. Prenatal period, prenatal ni masa zaman kandungan, infancy, masa lahir kanak-kanak tu, kemudian zaman awal kanak-kanak, pertengahan dan akhir kanak-kanak, remaja, awal dewasa, tengahan dewasa, akhir dewasa. So 8 period ini diambil kira dalam pengukuran. Kenapa dibuat 8 ini? Kerana peralihan daripada satu period kepada satu period itu boleh dilihat, boleh diukur dari segi kebolehan kognitif, perkembangan fizikal, boleh dilihat, boleh dibuat pengecaman dari segi fizikal, dari segi berat badan, dari segi ketinggian, pembesaran, ciri-ciri yang ada pada fizikal seseorang itu, boleh diukur. Kemudian peralihan daripada satu period kepada satu period ini, dalam setiap period ini dia ada dari segi kebolehan kognitif dia macam mana, pemikiran, intelligence dan juga intelligence, pada setiap tahap ini boleh dilihat. Jadi ahli-ahli sains membahagikan untuk mengklasifikasikan ciri-ciri ini pada 8 tempoh masa tersebutlah. Jadi kita tengok processes and periods of development. Prenatal period, conception tu masa pembentukan, pembentukan ke arah menjadi zygote itu sehinggalah kelahiran. Itu prenatal period. Infancy kanak-kanak, birth to 18 to 24 months. Itu panggil infancy, bayi. Awal kanak-kanak 3 hingga 5 tahun. Itu awal kanak-kanak. Pertengahan, kanak-kanak pertengahan 6 hingga 10 ataupun 11 tahun. Remaja ni 10, 12 hingga ke 18 dan 21 tahun. Jadi anda mungkin peralihan daripada remaja kepada dewasa, 20-an ke 30-an. Pada dewasa lah tu. Jangan cakap, jangan beri alasan yang pelik-pelik lah dengan saya. Dah masuk dewasa dah ni. Faham tu? Jo, faham tak? Dah masuk dewasa dah ni. Jangan buat perangai macam early childhood ke, infancy ke. So jadi bertindak, berfikir dan bertingkah laku seperti mana umur anda dalam kategori mana sekarang. Boleh? Boleh. Okay. Kemudian middle adulthood, orang dewasa pertengahan 40 hingga 50 tahun. Saya dah masuk dewasa pertengahan dah ni. Kalau tengok tu dah tua kan. Kemudian late adulthood, 60, 70-an hinggalah ke ambang kematian. Kan? Kalau dah mati tu kita tak panggil dewasa dah. Dah mayat. Kan? So jadi kalau proses ini dilihat, biological, socio-emosional dan juga kognitif ini diukur sepanjang 8 period ini. Dan ada perkembangan-perkembangan 3 elemen ini ada ciri-cirinya pada 8 setiap period ini. Kan? Dan ketiga-tiga ini saling berkaitan, saling bergantung, bergantung dan sebagainya. Kan?
Ada 4 umur. Sekejap Ustaz. Okay. Right. Tengok 4 ages. Yeah. Those who focus on adult development, aging typically describes lifespan in terms of 4 ages and age. Jadi mereka yang beri penekanan ataupun memfokuskan pada perkembangan dewasa ni dan penuaan ni, selalunya dia menerangkan kehidupan ni dalam term, dia bagi istilah 4 ages. Kan? First age bagi dia childhood and adolescent. Okay, dia combine kanak-kanak dan juga remaja. Second age prime adulthood, age 20 through 59. Okay. Dewasa utama. Okay. Masuk je 20 hingga 59 tahun. Okay. Umur peringkat ketiga approximately 60 to 79 years old. Kan? Okay. Tahap ketiga dia lebih kurang 60 ke 79 tahun. Tahap keempat lebih kurang 80 dan ke atas lah. Kan? So itu bagi mereka yang mengklasifikasikan perkembangan manusia yang merujuk kepada 4 ages. Okay? Dia lebih kurang tadi juga, cuba dia gabung je. Okay? Childhood dengan adolescent. Okay? So development in one period is connected to development in another period. Yang dia bersambung. Perkembangan dalam satu period itu dia dihubung kaitkan ataupun kaitkan dengan perkembangan dalam period-period yang seterusnya lah. Okay? Dia memang bersambung pun. Kalau awak nak ambil cut off ataupun nak ambil sempadan dia secara tepat itu mungkin sukar lah. Okay? Mungkin sukar. Sehingga berlaku perubahan secara signifikan yang boleh dikesan. Okay? Bahawa anda telah beralih kepada period-period kehadapan. Okay? Boleh faham? Boleh. Boleh Ustaz. Okay, normal aging. Okay? Faham?
yang normal. So characterize most individual, okay, itu normal lah, pathological aging. Kalau yang normal tadi dia memanglah, kalau kita dah nampak ciri-ciri dia, okay, rambut dia dah okay, dah nampak bersalji, okay, putih-putih, dah tua lah tu, kan, dewasa tua, okay. Kalau dari segi fizikal dia sudah tidak kuat lagi, otot-otot dia mengecut dan sebagainya, itu dah masuk fase okay, dan sebagainya. Kalau kita tengok pathological aging ni, penuaan dari segi yang menghadap, yang tak normal lah, yang sakit kan, aging ni characterizes those who show greater than average decline. Okay, kalau dah umur 40 tu, dah banyak menunjukkan penurunan penyusutan, okay, dari segi fizikal, dari segi kognitif dan juga dari segi sosio emosi. Kan, dari segi fizikal badan dia dah lemah-lemah, otot-otot dia dah mengucuk, kulit-kulit dia dah berkedut-kedut, berkerepok dan sebagainya, kan. Rambut dia dah putih terus, okay, keseluruhan dan sebagainya, walaupun umur 40-an dan sebagainya. Itu dia panggil greater than average decline. Yes.
Okey. Okey, sorry minta maaf. Jabat macam ni lah, banyak urusan. Tak sat orang ni datang, sat orang ni datang. Apa lagi yang ni dah habis kan? Dah Ustaz. Then successful aging characterizes those who positive development is maintained longer. Ini memang perkembangan yang positif is maintained longer. Dia berterusan lah kan. Ini panggil successful aging, penuaan yang berjaya. Maksudnya dia ikut ciri-ciri normal setiap period itu. Walaupun dia dah masuk dewasa akhir, tapi dia perubahan-perubahan yang berlaku pada fizikal, kognitif dan juga emosi itu berlaku panggil apa? Selayaknya lah. Selayaknya pada peringkat umur yang dia lalui itu. Itu dia panggil successful aging. Ada 3 bentuk perkembangan penuaan ini. They provide a portrait of how aging can involve individual variation. Kalau kita tengok bagaimana kita nak gambarkan penuaan ini melibatkan orang yang pelbagai. Yang melibatkan orang yang pelbagai. Jadi dia boleh jadi satu gambaran. Kemudian connection across periods of development. Hubungan dan sambungan yang merentas period-period perkembangan tadi. Jadi significant interaction between periods of the lifespan just as with socio-emotional, biological and cognitive processes. Yang saya terangkan tadilah, interaction tu boleh dilihat dalam 3 set dan subset tadi. Itu maksudnya subset itu adalah interaction sebenarnya, interaksi antara sosio-emosi, biologi dan juga kognitif. Merentasi period-period yang telah disusun tadi. Jadi perkembangan itu dia selaras dan berinteraksi merentasi masa. Masa pertumbuhan manusia itu sampailah ambang kematian. Full evaluation of age requires considerations of chronological, biological, psychological and social age. Kalau kita tengok penilaian penuh. Umur itu, penuaan itu memerlukan kepada pertimbangan chronological, biological, psychological dan juga social age. Chronological age itu senang je. Number of years that have elapsed since birth.
umur sebenar kita. Bilangan tahun semenjak kita lahir. Kita habiskan dah berapa tahun dah. Kan? Itu chronological age. Umur kita sekarang lah. Kemudian biological age. Age in terms of biological health. Contohnya, orang yang umur 20 ataupun orang yang berumur, chronological umur dia 20 tapi biological dia mungkin 60. Maksudnya di sini, walaupun dia umur 40 tahun tetapi dari segi kemampuan biologi dia, kecerdasan biologi, kekuatan biologi dia macam umur 60. Maknanya dia dah menyusup. Biologi dia dah mengalami banyak perkara-perkara penyusutan dan sebagainya. Decline, berlaku decline. Boleh faham tak? Boleh. Boleh Ustaz. Significance of age, psychological age. So individuals' adaptive capacities compare with those of other individuals of the same chronological age. Itu dipanggil psychological age. Umur psikologi iaitu kekuatan dan kemampuan kebolehan seseorang individu itu mengadaptasi adaptasi seorang kemampuan adaptasi seorang individu itu banding dengan mereka individu-individu lain yang sama umur dengan mereka psychological age. So mungkin orang umur 12 tahun tetapi dari segi adaptasi dia boleh menyesuaikan diri ni macam orang dah dewasa. Orang dah dewasa. Kerana apa? Dari segi pemikiran dia, percakapan dia, perasaan dia, sebagainya. Social age, kita tengok connectedness with others and the social roles individuals adopt. Ini social age. Yang tadi juga kan keberhubungan dengan orang lain dari segi peranan sosial dan adopt. Yang saya kata tadi, social age. Jadi social age dia, kalau kita tengok, remaja dah macam dewasa. Sebab apa? Sebab hubungan dia ataupun pergaulan dia dan sebagainya dia boleh adopt dengan golongan-golongan dewasa dan sebagainya. Jadi walaupun dia umur remaja tetapi kefungsian dia, keterlibatan dia dalam sosial itu seperti mana orang-orang dewasa. Kematangan sosial lah kita katakan. Dia lebih, dari segi kematangan sosial itu mungkin dia cepat berlaku pada diri seseorang. Ada orang yang umur 20 tapi kematangan sosial dari segi pergaulan dan sebagainya, cara dia repo dengan orang, approach orang dan sebagainya mungkin agak sedikit kurang banding dengan orang-orang lain yang sebaya dengan dia. So ada orang yang umur di bawah 20, 15, 16 tetapi dia lebih matang dalam bersosial dan sebagainya. Dia panggil social age. And then nature and nurture issue. Sama ada kita nak classify. Mana yang menyumbang kepada perkembangan yang normal ini sama ada nature or nurture. Nature ini maknanya semula jadi dia. Nurture ini asuhan. Asuhan persekitaran dan sebagainya. So debate about whether development is primarily influenced by nature or nurture. Ini satu perbahasan lah. Sama ada perkembangan itu pada dasarnya dipengaruhi oleh nature ataupun nurture. Kan? Organisms biological inheritance. Ini yang asal dia. Pewarisan biologi sesuatu organisma itu. Kalau manusia itu dia dilahirkan sebegitu, itu nature dia. Kan? Nature environmental experiences. Ini persekitaran luar. Pengalaman-pengalaman persekitaran dipanggil. So dalam proses
pembesaran kita ini yang kita melibatkan tiga elemen utama itu, iaitu physical, emotional dan juga kognitif itu tadi. Dalam proses perkembangan, regardless lah, tak kira lah sama ada kita mengikuti mengambil kira proses 8 period ataupun 4 period itu, dan tiga elemen ini berinteraksi, dia ada set subset dia, merentasi period-period yang telah ditetapkan itu. So jadi proses itu, proses lifespan itu, manakah faktor utama yang memberi sumbangan yang besar terhadap kejayaan perkembangan tiga-tiga domain tadi secara positif, sama ada faktor nature itu sendiri ataupun nurture. Stability change issue. Debate about whether individual become all the rendition of their early experience, develop into someone different from who they were at an earlier point in development. Sekejap. Okey, sambung balik. Mana tadi? Stability change ini issue. Debate about whether individual sama ada manusia seseorang itu become older rendition of their early experience. Menjadi lebih tua daripada dari segi penyampaian dia punya pengalaman awal dia. Kemudian develop into someone different from they were at an earlier point in development. Ataupun dia berkembang menjadi seseorang yang berbeza daripada daripada awal perkembangan dia tadi. Kemudian continuity discontinuity issue. Debate about the extent to which development involve gradual, cumulative change or distinct stages. Dia bersambung ataupun tidak bersambung. Maknanya berterusan ataupun tidak berterusan. Debate. Dia berbahasa mengenai setakat mana perkembangan yang melibatkan beransur-ansur tadi, perubahan secara kumulatif, perubahan terkumpul ataupun perbezaan stages, tahap-tahap tadi lah. Tahap-tahap tadi. Sebenarnya saya dah terang tadi sebelum ni benda ni. And evaluating the developmental issue. So most developmentalists acknowledge that development is combination of each of these
views. Okay. Jadi kebanyakan ahli-ahli perkembangan, okay, mengiktiraf, okay, perkembangan ataupun dia menghargai perkembangan, okay, dia mengetahui perkembangan itu, okay, is combination of each of these views, okay, merupakan kombinasi ataupun gabungan daripada setiap pandangan-pandangan tadi lah, okay. Iaitu the extent to their individual influences is still highly debated, okay. Jadi setakat mana okay, pengaruh-pengaruh okay, individual influences, kan, pengaruh-pengaruh mereka ini, okay, masih lagi still highly debated, masih lagi sangat-sangat diperdebatkan, okay. Nak tentukan lah, okay. And then psychoanalytic theories, kalau kita tengok, okay, cognitive theory, behavioral and social cognitive theories, ethological theories, theory, and eclectic theoretical station, okay. So scientific method, approach that can be used to obtain accurate information. Itu pendekatan yang boleh digunakan untuk memperolehi maklumat yang tepat lah. Okay. Yang pertama sekali, bagaimana nak melaksanakan pendekatan ini dengan cara conceptualize the problem. Okay. Kita kena pasti, kita kena bentuk dulu, kita kena konsepkan, kita kena cirikan masalah itu. Okay. And then collect data, kita kumpul data, dah kita kena pasti masalah, okay, kita kumpul data, kemudian kita draw the conclusions, okay, yang kita buat conclusion lah, rumusan, okay. Then revise research conclusions and theory, kemudian kita nilai semula, revise semula kajian, okay, ataupun dapat tamat kesimpulan-kesimpulan kajian dan juga teori tadi, okay. Okay, teori, semalam rasa dah terang dah pasal teori ni kan. Sama. Interrelated coherent set of ideas that helps to explain phenomena and facilitate prediction. Okay. Dia saling berkaitan, saling berpautan, coherent set yang kekal, yang tekal, yang betul-betul set idea, okay, untuk membantu untuk menerangkan fenomena dan membantu peramalan, okay, peramalan, okay, buat peramalan. Itu teori. Kemudian hypothesis, okay, specific assumptions and prediction that can be tested to determine their accuracy, okay, iaitu andaian-andaian spesifik, andaian-andaian khusus dan juga ramalan-ramalan khusus yang boleh diuji bagi menentukan, okay, ketepatan hipotesis tadilah, okay. Itu dinamakan hipotesis. So describe development. Sebenarnya salah pronoun, bukan develop, and development as primarily unconscious and heavily colored by emotion. Okay. Dia menerangkan perkembangan sebagai yang dikatakan primary unconscious. Okay. Pada tahap di bawah sedar yang awal tadi. Okay. Dan dia sangat-sangat heavily colored by emotion, sangat-sangat dipenuhi oleh emosi yang berbagai, kan. Jadi dia kata sini, kalau tengok, kan, jadi tingkah laku itu merupakan satu ciri-ciri, bukan ciri-ciri di permukaan saja. Behavior is a surface characteristic, kan. And the symbolic things of the mind have to be analysed to understand behavior. Jadi dia merupakan simbol yang bekerja, okay, yang bekerja pada pemikiran seseorang itu yang perlu dianalisis untuk memahami tingkah laku. Okay, sebab tu dia kata primarily unconscious and heavily colored by emotion, kan.
Ini kalau ikut teori psychoanalysis, dia sangat memberi penekanan kepada early experiences with parents excessively shape development. Jadi pengalaman awal, pengalaman awal dengan ibu bapa itu, dia membentuk perkembangan manusia dan menentukan ciri-ciri personality pada ketika orang itu mencapai umur remaja dan juga dewasa, kan. Okay. Kalau tengok Freudian stages, tahap-tahap perkembangan Freud yang dicadangkan sebelum Freud itu. So ini jelas ada 5 tahap seperti yang diterangkan pada subjek yang lepas, pengantar psikologi itu. Dia ada oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage dan juga genital stage. Okay, oral stage ni kalau kita tengok, okay, infant's pleasure centers on the mouth. Jadi pusat keseronokan bayi ataupun bayi yang baru lahir itu, pusat keseronokan dia adalah pada mulut. Sebab tu bayi suka letak ibu jari dia dalam mulut. Itu adalah pusat keseronokan dan memberi ketenangan emosi kepada bayi. Kan? Kalau boleh perhatikan, siapa yang ada adik-adik kecil tu, start yang baru lahir ataupun anak-anak buah yang baru lahir tu, perhatikan dia. Sehingga daripada dia baru lahir sehingga 1,5 tahun lah. Jadi aktiviti ini, dia panggil sucking ini, isap jari ini memang normal berlaku pada kanak-kanak yang kemudian dia berpindah kepada anal stage. Anal status. Pergi kepada dia punya alat jantina dia. Dia panggil child pleasure focuses on the anus. Kan? Budak-budak lelaki, dia menganggap alat-alat jantina dia, alat kemaluan dia itu adalah seperti juga macam apa, barang-barang permainan lain. Dia tengok, dia sentuh, dia pegang dan sebagainya. Bagi dia itu adalah normal, kan, untuk dia menerokai dan memahami struktur tubuh badan fizikal dia dan organ-organ yang dia dapat lihat, yang dia dapat lihat pada tubuh badan dia. Jadi pandangan kanak-kanak kalau kita lihat pada dia kecil tu, dia boleh bercakap dengan ibu jari dia sendiri. Dia menganggap walaupun anggota badan dia menganggap itu semua itu adalah permainan bagi dia. Permainan bagi dia. Satu objek bagi dia. Even pada peringkat awal, orang-orang yang bergerak di sekeliling itu adalah objek. Adalah objek dalam bentuk pemahaman bayi. Dalam bentuk pemahaman bayi. Sebab itulah dia boleh bercakap dengan patung, dia boleh bercakap dengan ni dan sebagainya. Kemudian pergi kepada phallic stage. So child's pleasure focuses on the genital. 3 hingga 6 tahun. Kemudian latency stage. Child represses sexual interest and develop social and intellectual skill. Jadi peringkat latency stage ini dia menekan ataupun dia cuba menyorok keinginan-keinginan seksual dia, dan dia cuba mengembangkan, mengalihkan, compensate benda itu ke dalam kemahiran intelek dan juga social skill dia, intellectual skill dia. Kemudian pergi kepada genital stage, a time of sexual reawakening. Pergi tahap genital tadi dia tekan ataupun dia repress, dia tak nak tonjolkan keinginan-keinginan ataupun kehendak-kehendak seksual tadi. Pada genital stage ini, kalau kita tengok puberty onward, semenjak dia akhir balik hinggalah ke hadapan, inilah masa dia membangkitkan semula sumber-sumber seksual, keseronokan seksual itu tadi become someone outside the family.
Okay. So kita tengok Erikson psychological theory, psychosocial theory. Oh, sekejap. So Erikson's psychosocial theories. And stages of human development. Kita tengok dari segi teori psikososial Erikson. Okay. Kalau awak ingat zaman awak kecil-kecil dulu, kecil ke dah dewasa, tak tahu ada telefon yang berjenama Erikson. Okay. Tapi bukan dia lah. Okay. Ada soalan setakat ni? Sebelum kita habiskan kelas. Ya. Yang berkaitan dengan nature development tu, Hmm. dia melibatkan ke 3 proses lifespan tu, Ustaz? Yang apa, nature? Uh-uh. Ya, sebenarnya kita bercakap pasal perkembangan manusia bermula daripada pranata sehinggalah ambang kematian, to death, dying masa nazak nak mati dan sebagainya. Okay. So, kita bercakap ini memang melihat kepada perkembangan 3 elemen tadilah. Okay, 3 elemen tadi. Sama ada, cumanya, okay, yang kita nak cakap, nak tentukan sama ada, adakah dia perkembangan-perkembangan ini dia dibawa oleh nature ataupun nurture. Okay. Boleh faham tak? Okey, boleh Ustaz. Boleh, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay. Okay. Sekejap ya. Saya nak bagi attendance, lupa lagi ni. Ya, semalam semua isi attendance Ya Ustaz. Dah Ustaz. Ya. Dah Ustaz. Kalau dah, saya rasa saya nak stop di sini lah. Banyak ada benda lagi nak kena settle. Okay. Ya. Hmm. Okay, sambil-sambil tu on video, on camera. Okay. Oh, sambil tu isikan